Assalamualaikum anak-anak tahun 6 yang dikasihi. Bertemu kita lagi untuk subjek RBT tahun 6 bagi topik penghasilan projek. Kali ini kita akan belajar perkara 4.3 iaitu mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam dan elektromekanikal. Kita akan lihat 3 subtopik yang berikutnya iaitu perkara 4.3.5 iaitu mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak dibina. Perkara 4.3.6 membuat beberapa lakaran projek elektromekanikal, dan juga yang terakhir sekali perkara 4.3.7 iaitu memilih lakaran terbaik projek elektromekanikal. Jadi projek pilihan kita pada kali ini ialah projek palang keselamatan yang mana terdapat konsep asas elektromekanikal dalam binaannya. Sebenarnya anak-anak sekalian, cetusan idea yang ada dalam minda kamu boleh dipersembahkan dalam bentuk lakaran. Bila kamu ada idea reka bentuk yang pelbagai, kamu boleh terjemahkan dalam bentuk lakaran. Tujuan lakaran projek dibuat adalah untuk mendapatkan gambaran penuh ataupun gambaran yang lebih jelas terhadap projek yang bakal kamu buat. Kita juga perlu menyediakan lebih daripada satu lakaran semasa membina projek. Selalunya kita buat antara 3 hingga 4 lakaran berbeza. Tapi mengapa ya? Supaya kita dapat mengeluarkan kesemua idea dan inovasi bagi mendapatkan reka bentuk terbaik. Kita nak terjemahkan semua idea kita dalam lakaran-lakaran yang berbeza. Setelah beberapa reka bentuk lakaran kita dah buat, setiap lakaran akan dinilai bagi membezakan kebaikan dan keburukan yang ada bagi setiap reka bentuk. Bermaksud kita tengok senaraikan beberapa banyak kebaikan yang ada, seberapa banyak keburukan yang ada untuk kita pilih satu reka bentuk lakaran terbaik untuk dijadikan projek kita nanti. Namun begitu, kita perlu lihat 8 kriteria reka bentuk projek yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lakaran yang terbaik. Termasuklah, mari kita lihat. Pertama, kita perlulah memilih reka bentuk lakaran yang menepati tema kita untuk menghasilkan palang keselamatan. Kedua, ianya mesti mesra alam, tidak membawa keburukan kepada alam sekitar. Ketiga, reka bentuk yang kukuh. Keempat, reka bentuk yang mudah dibina, tidak memerlukan kerja-kerja yang rumit. Kelima, sesuai dengan murid, maksudnya sesuai dengan tahap kamu sebagai seorang murid. Keenam, reka bentuk yang menarik, logik untuk dilaksanakan dan juga menjimatkan kos, tidak menggunakan kos yang terlampau tinggi. Setelah kita memilih satu lakaran yang terbaik hasil daripada penilaian kita itu, seterusnya kita perlu terjemahkan lakaran yang terpilih itu, yang kita pilih itu dalam bentuk. Pertama, kita perlu terjemahkan dalam bentuk lukisan 2 dimensi ataupun lukisan 2D. Lukisan 2 dimensi selalunya kita ambil lukisan pandangan hadapan untuk projek kita itu. Kedua, kita terjemahkan pula dalam lukisan 3 dimensi 3D. Bila 3D, dia ada panjang, lebar dan tinggi projek kamu itu. Macam ada yang dalam gambar kamu boleh tengok. Ketiga, kita perlu lakukan lukisan ceraian. Kita ceraikan projek kamu itu kepada komponen-komponen yang lebih kecil supaya kita tahu apa komponen-komponen dan bahagian-bahagian yang ada dalam cantuman projek kamu itu. Yang keempat, kita perlu lakukan lukisan teknikal untuk projek kita. Dalam lukisan teknikal, kita boleh lihat ada tulis kat situ dimensi ataupun ukuran setiap bahan-bahan yang digunakan. Di sini cikgu nak terangkan juga apakah kepentingan kita melaksanakan lukisan teknikal. Yang pertama, lukisan teknikal ada gambaran ukuran yang tepat. Macam cikgu terangkan tadi, dia ada ukuran kan setiap bahan yang kita gunakan. Kedua, kita dapat mengetahui rupa sebenar objek yang hendak direka. Ketiga, masa yang diambil untuk mereka bentuk sesuatu objek akan menjadi lebih singkat sebab kita dah ada ukuran, kita dah tahu rupa sebenar. Jadi bila kita nak cantumkan, masa yang akan diambil akan menjadi lebih singkat. Dan keempat, ia akan lebih melancarkan dan juga membuatkan kita melaksanakan proses reka bentuk kita secara sistematik. Semua dah ada, ukuran dah ada, semua dah ada, maka kerja kita akan menjadi lebih sistematik. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton video yang cikgu hasilkan. Kita akan jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Bye-bye.